Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa laka bi ni'matika wa abu bi dhanbi faghfir li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para skuad munajat umat, para penuntut Raf Academy, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita bersama-sama dalam siri pengajian kita, insya-Allah dalam muzakarah, dalam kita berbincang hal-hal keadaan tentang kehidupan. Hal-hal keadaan tentang kehidupan ini dari sudut pandang yang sebenar. Hal-hal yang berbangkit yang boleh kita ketengahkan untuk dibincangkan. Dan sudah pasti perbincangan kita tidak bersandarkan pada keadaan, tidak bersandarkan sekadar pengalaman semata-mata, tidak bersandarkan kepada keadaan. Adapun perbincangan kita yang kita akan bincangkan, kita akan ketengahkan itu adalah bersandarkan kepada empat sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cuba untuk hayati, untuk kita fahami dengan lebih mendalam tentang kehidupan ni. Dan alhamdulillah dengan kita Allah izinkan untuk mulazamah, yang melazimi munajat umat bi qiraati suratul Fatihah. Bi qiraati suratul Fatihah, dan alhamdulillah
saya terdapat merujuk perbahasan tentang yang saya katakan tempoh hari dalam surah Taha 131, surah Taha 131 dalam terjemahan dan tafsirannya, berkenaan tentang bagaimana suratul Fatihah ini al-mufassirin dan menterjemahkan berdasarkan surah Taha ayat 131, yang mana Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Surah Taha 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Janganlah kamu tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Zahratal hayatid dunya, bunga kehidupan. Jadi ayat Taha, surah Taha 131. Larangan untuk memandang sebahagian daripada golongan di dunia ini, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Kerana apa? Kerana kami uji mereka dengan kesenangan itu. Kami uji mereka, maksudnya ujian. Dia bukan keseronokan, dia ujian. Macam kita lah. Dalam peperiksaan kan, nak periksa. Patutnya jadual kita hari ni periksa kan. Sekali, tangguh. Seronok tidak? Seronok lah, tangguh peperiksaan. Tengok kelas sebelah, kena jawab periksa pula. Adakah kita iri dengan orang jawab periksa tu? Alah, kelas sebelah ada ujian lah pula. Kelas aku tak ada. Alah, ruginya. Tak ada lagi orang macam tu, malah rasa selamat pula kita. Oh, untungnya tak uji lagi. Kelas sebelah ada ujian. Kelas kita postpone. Lega. Hari ni peperiksaan ditangguhkan. Kelas sebelah diteruskan. Ada kita iri dengan kelas sebelah yang diteruskan dengan ujian tu? Surah Taha 131. Bukan 31 Puan Azman Fatimah. 131 Taha 131. Dan Allah melarang untuk kita melihat, memandang beberapa golongan yang diberikan keduniaan, zahratul hayatid dunya, yang mana itu adalah ujian bagi mereka. Sebab tu hati-hati, jangan pernah kita menaruh satu pandangan seronoknya, tapi kita itulah kan, itu yang kita pandang seronok. Padahal ianya telah diberi peringatan. Ia telah diberi peringatan. Jangan kita pandang seronok dengan kesenangan. Kemudian Allah sambung. Ini Allah sambung. Yang ini yang poin kita nak sebut ni. Allah sambung. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kurniaan Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Okey. Dalam ayat surah Taha 131 ni, saya nak bagi tahu tentang apa yang kita telah diberikan munajat umat ni. Walaupun ujian macam-macam lah, walaupun lah katalah apa pun, tapi kalau Allah berikan kita amalan ini, maka terus dengarlah kata-kata orang yang bersalahan dengan apa. Sebab antara tanda sesuatu perkara itu yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah berikan dia kefahaman dan amalan. Amalan apa? Ni. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kurniaan Rabbku lebih baik. Okey, di sini apa amalan yang lebih baik di sini? Okey, di sini al-mufassirin, Al-Mujahid mengatakan, mari kita lihat.
Allah SWT berfirman kepada Nabi, jangan memandang berbagai kenikmatan orang-orang yang melampaui batas serta orang-orang yang serupa dengan mereka. Sebab kekayaan mereka itu hanya bunga dunia yang akan sirna dan kenikmatannya berubah. Aku sengaja menguji mereka dengan semua itu dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ni tafsiran daripada tadi terjemahan. Ni tafsirnya. Allah sengaja bagi senang ujian. Dan sedikit yang syukur. Tak usah kata mulut kata bila hidup senang kita bersyukur, kita baik, tak usah. Ini Allah kata. Allah yang kata senang sedikit syukur. Mujahid mengatakan beberapa golongan dari mereka yakni orang-orang kaya. Kaya bila makna harta. Allah perintahkan hal itu sebab dia telah memberikan yang lebih baik daripada apa yang diberikannya kepada mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat lain, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Nampak? Seluruh nikmat dunia tu Allah bagi tu warizqu rabbika, yakni Allah bagi tu warizqu rabbika khairu wa abqa, bermaksud Allah dah beri, kata Mujahid, Allah dah bagi kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Apa 7 ayat itu? Al-Fatihah. Jangan kita nampak mudah. Nak tengok orang tu, seseorang ni tahu diri kita di mana, kedudukan, tengok apa yang Allah bagi amalan pada dia. Nak dibandingkan dunia seluruhnya itu, Allah kata Al-Quran, Al-Fatihah dan Al-Quran. Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Al-Fatihah ni kepala dia, umul kitab. Dan Allah bagi kita, jemaah sekalian, beramal dengannya. Cakaplah apa pun. Kita tak main dengan cakap, kita main dengan apa yang Allah bagi. Itu saja. Perjalanan hidup manusia ni memang tak sunyi pada kesilapan, kekhilafan tak sunyi. Apatah lagi dengan zaman sekarang ni, zaman yang membuka aib ni. Tapi dalam keaiban yang dibuka itu, isu ialah aib ni perbahasan diri kita lah. Kadang perjalanan hidup kita ini diaibkan atau mengaibkan. Wallahi, kita nak keluar daripada fitnah ataupun keaiban itu, kita kena tengok apa yang Allah bagi pada kita. Adakah Allah bagi dunia atau amalan? Amalan apa yang Allah bagi? Nampak? Amalan apa yang Allah bagi pada seseorang itu, sehingga kan amalan itu berkekalan dengan diri dia. Amalan itulah macam mana pula, difitnah ke, diaibkan ke, tapi tengok perjalanan seseorang itu ke mana arah dia pergi. Kalau dia pergi kepada amalan yang membawa kepada kemuliaan, walaupun dipandang hina dan dihina, tetapi ada amalan padanya yang lebih baik daripada seluruh dunia, dan dia mendapatkannya dan dia beramal dengannya. Ni dalil ni surah Toha ayat 131. Surah Toha 131, yang mana kurnia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Tafsirannya adalah itulah, dan kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jangan sesekali engkau Muhammad tujukan pandanganmu pada mereka. Surah Al-Hijr ayat 87-88. Surah Al-Hijr ini adalah terjemahan, dimasukkan dalam tafsiran surah Toha 131 tadi. Demikian pula apa yang disimpan Allah SWT bagi Rasul di akhirat lebih perkara yang besar, tidak terbatas, tidak pula dapat diungkapkan dengan kata-kata sebagaimana firman Allah SWT, dan sungguh kelak Rabbmu pasti memberikan kurnia kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu kupasan yang perlu kita perhalusi dalam hidup kita ni. Hala tuju kita ni, sandaran kita ni, di mana kita nak berpaut dan berpegang. Perjalanan hidup kita ni turun naik, penuh dengan ranjau, penuh dengan kepayahan, kesusahan, untuk mendapatkan tadi kehidupan yang mana? Kehidupannya Allah uji. Walhal sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, kehidupan yang sebenarnya itulah kehidupan yang di akhirat sana. Sebab itu tidak menjadi kesan, tidak menjadi patah semangat apabila sesuatu perkara yang dilihat buruk di dunia ini kita kena lalui. Walhal contoh buruk apa? Kesakitan, kekurangan. Contoh lagi, saudara kita di Palestin, di Gaza, kematian, kehancuran. Memang dunia ni Allah dah bagi satu arahan dan larangan. Sebab apa Allah larang? Wala tamuddan ainainaka ila ma mata'na bi azwaja. Wala tamuddan ainaika ila ma mata'na bi azwaja. Jangan kamu tujukan pandangan. Apa dia kepada siapa? Kepada sebahagian, sebilangan orang yang Allah berikan zahratal hayatid dunia. Iaitu bunga-bunga kehidupan dunia, iaitu apa? Kesenangan. Yang mana linaftinahum fi. Yang memang Allah sahaja bagi. Tu takut tu. Kita hari ni seronok dapat. Walhal ia ni sebagai sebab adakah kita nak kembali syukur atau kufur. Tetapi di sini dalam perbahasan surah Toha 131 ini Allah kata kupasannya, tafsirannya sedikit yang syukur dengan ujian senang. Ujian senang sikit yang syukur. Walaupun ujian susah, itu susah nak sabar, tapi kita kena terima kenyataan. Kita ni contohlah, kita dihina. Kita dihina lebih orang kata apa, cepat nak merasa Allah mulia kalau kita dihina. Tapi cuba kalau rasa kita dipuji. Sedangkan para ulama cukup takut dipuji. Walhal apabila dipuji itulah, adakah kita nak rasa Allah mulia? Ini kata, kalau kita dihina, diaibkan, dimalukan. Sebab tu Allah tak pernah mengaibkan hamba-Nya, melainkan di yaumil akhirat nanti. Apa yang berlaku, sama ada satu pihak, setengah pihak yang berusaha untuk mengaibkan, macam isu-isu yang tengah hangat sekarang ni lah, ataupun dia mengaibkan dirinya dengan dia sendiri berbicara soal aibnya. Dia sendiri, jadi berbangga dengan dosa-dosa dia. Selagi mana dia tidak berbangga, dia tidak membuka aibnya, maka consider dia menutup. Okey, kemudian ada satu pihak membukanya, maka aiblah, mengaibkan. Baik. Namun begitu jemaah sekalian, di sisi Allah, bila sebut tentang kehinaan, adalah lebih baik seseorang itu dihina, dibukakan aibnya, sehingga merasakan yang mulia itu Allah. Wallahi jemaah sekalian, di saat kita dihina, di saat kita diaibkan, wallahi, kita akan rasa Allah lah yang penyamin kita. Kita akan rasa penyamin satu, keduanya rasa Allah, yang utama rasa Allah mulia lah. Okay, sekarang ni cuba bagi tahu, ketika orang puji kita, adakah kita nak rasa kita hina? Sebab tu jangan takut orang buka aib kita. Sebab apa? Memang itu hakikatnya. Dia buka, dia tanggung lah. Siapa yang membuka, dia lah tanggung. Tak ada masalah. Dia buka, dia tanggung. Allah akan bertanggungjawabkan kepada siapa yang buka. Selagi mana kita tak membuka aib orang, jangan takut aib kita dibuka. Selagi mana kita tidak membuka aib orang, yang jadi masalah kita yang membuka aib, itu takut. Sebab Allah akan simpan keaiban kita tu. Memang Allah tak buka sekarang, dekat akhirat nanti. Akhirat nanti bukan sekadar kita follow FB sikit, TT sikit, paling kuat je juta, 2 juta.
Kalau Allah buka dekat akhirat nanti, bukan 1 juta 2 juta, daripada zaman Nabi Adam AS sampai habis. Waktu itu baru tahu langit tinggi rendah. Sebab itu, nak merasakan Allah mulia, ada ketika kita kena melalui perjalanan dihina. Rasa dihina. Bila rasa dihina, bukan rasa terhina sepatutnya. Bila kita dihina, dimalukan, diaibkan, maka kita kena rasalah Allah yang mulia. Itu je lah. Setengah orang tak melalui fasa tu, ya, dia tak melalui kan. Tapi kalau tak melalui, janganlah tunggu kena lalui. Kita belajarlah untuk tidak menghina, mengaibkan. Sebab orang yang tidak menghina, tidak mengaibkan, maka dia duduk pada keadaan yang diri ni rasa hina lah. Takkanlah seorang yang hina akan suka ataupun akan melakukan orang yang merasai dirinya hina, takkanlah dia nak menghina. Melainkan dia rasa dirinya mulia, lalu dia akan menghina. Tu hati-hati. Sebab itu, sedikit yang bersyukur. Allah kata, kesenangan sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Kekayaan, berapa ramai bila diberikan harta, rasa Allah kaya. Perasaan kita je kaya, bukan nak rasa Allah kaya. Macam mana nak rasa Allah kaya? Dia tak berkira. Macam mana nak perasan dia kaya? Dia berkira lah. Bukan senang aku dapat ni. Bukan senang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi, sebab itu jemaah sekalian, kalau kita melihat perjalanan hidup kita ni, jangan kita memandang pada kesenangan itu. Sebab ni ada larangan, ada larangan Allah. Ada larangan Allah yang melarang kita memandang dunia. Memandang dunia. Benar Ustaz, rasa dihina waktu tu hanya Allah yang tahu. Bila rasa dihina, bukan waktunya Allah yang tahu. Kita tahu kita hina, itu je lah. Kita ni sebab tu kedudukan, harta, umur, usia. Sebenarnya benda yang susah dalam hidup ni, kita nak rasa Allah mulia je. Lawan kepada Allah mulia, kita hina. Tapi nak rasa kita hina, nak kena tunggu dihina baru rasa. Tu masalahnya. Kalau kita boleh rasa dari awal, insya-Allah lah bila okey, dia macam ni. Kalau kita rasa kita hina, orang hina kita, tak masalah lah. Masalah tak rasalah terhina sebab memang hina. Macam mana? Biarlah. Senang Ustaz cakap. Dah beza lah orang yang tak kenal. Macam mana? Orang tak kenal, dia akan marah lah. Tapi orang yang dah kenal, yang faham, orang hina kita kan, orang muka aib kita. Kadang-kadang kita tanya balik, kita takut orang tahu kan. Kita takut orang tahu salah kita, lalu kita berubah. Tanya balik, yang Allah tahu selama hari ni salah kita, aib kita, kenapa tak nak berubah? Ke kita berubah sebab orang tahu? Bismillah. Kita cukup takut kadang kan orang tahu salah kita. Sebab tu ada penulisan terbaru ni, ada Timbalan High Ehwal Akademik UKM, tak silap saya. Saya tak ingat dia punya kod dia. Tapi syarahnya panjang tentang isu aib ni. Dia kata apa? Tidak adil meletakkan suatu perkara, kalau salah dia tutup, salah orang dia buka. Kalau betul buka dulu, salah dia pun buka, salah orang buka. Biasa manusia, salah orang dia buka, salah dia tutup. Dia tulis gitulah. Jadi isunya adalah tadi, kita nak merasa Allah Maha Mulia. Jadi ini perjalanan. Okey, baik. Maka di sini jemaah yang mulia Allah Taala, bersyukurlah, beruntunglah
Dalam surah Toha ayat 131 ni, Allah tutup dengan warizqu rabbika khairu wa abqa. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Okay, di sini Mujahid mengatakan, syarahkan dan membawa perbahasan surah Al-Hijr ayat 87-88. Surah Al-Hijr ayat 87-88 menjawab kepada surah Toha 131, warizqu rabbika khairu wa abqa. Itu merujuk kepada Al-Fatihah. Dan kita cuba renung, kita jadikan tidak amalan Al-Fatihah itu sebagai amalan kita? Kita jadikan tidak? Ataupun kita sekadar baca sebab nak memenuhi rukun? Asas sah je. Beza dengan kalau kita jadikan dia sebagai amalan atau kita anggap dia sebagai satu kurniaan, kerana Allah kata Suratul Fatihah dan Al-Quran yang agung itu satu kurniaan yang cukup besar. Dan kita hari ni jemaah sekalian, antara rahsia nak bagi tahunya munajat umat pengajian kita ni masih ada sampai sekarang walaupun macam-macam halangan datang, kerana Allah dah anugerahkan ni kebaikan amalan Fatihah. Bahasa pasar hang cakap lah apa pun. Dia kalau nak berhenti, kalau nak tutup, kalau nak orang kata pun tak nak bagi orang tu ke depan, jangan bagilah amalan. Cukup doa ke Allah, ya Allah jangan bagi dia amalan. Baru dia tidak akan maju ke depan. Kalau kita suruh dia, kita cekat dia, kita kata dia tak betul, kita kata itu, kata ini, tapi pada dia ada amalan yang besar, nak cakap apa? Ustaz, nanti ulas balik topik pahala nikmat dalam ibadat dan seumpamanya. Nikmat dalam ibadat itu dosa lah. Beribadat itu membawa nikmat. Yang menghalang kita nikmat, itu adalah dosa. Dosa yang mana zahir dan batin. Dan dosa yang tak merasa berdosa adalah rasa mulia. Macam mana nak kita boleh rasa mulia? Kita ada harta lebih. Mana ada orang ada boleh harta lebih rasa hina tak? Itu jangan. Sebab tu harta ni perbincangan dia halus. Setakat hari ni tak ada lagi orang beli harta lebih rasa hina, melainkan dia belajar hakikat. Dan dia pegang dunia tu dengan rasa hina. Tapi biasanya pakai brand lebih mahal sikit, rasa lebih sikit. Beli mahal-mahal sikit, rasa lebih. Tak ada lagi beli lebih rasa hina. Memang tak ada. Memang tak ada. Ajaib. Sebab ini Allah kata, Nabi pun kata. Habis caranya Ustaz, rasalah hina dulu. Nak tahu rasa hina, cari guru yang entam dulu. Ni kita cari, kita sanjung dunia dulu. Kita disanjung macam suami isteri. Isteri disanjung, engkaulah satu-satunya. Engkaulah satu-satunya. Mana nak rasa nikmat? Contoh suami isteri, ibadat. Suami isteri ibadat. Tiba-tiba tak nikmat. Ada yang menghalang nikmat ibadat, dosa. Sebab tu kita kena sentiasa istighfar, lazimi istighfar. Dan kita kena belajar hakikat balik. Renung kembali perbahasan melihat kepada yang benar. Anda rasa, dia tak boleh rasa macam biasa-biasa. Dia kena rasa Allah Maha Berkuasa. Cukup. Dia tak ada apa, saya ni tak ada apa-apa, saya biasa dia. Tak ada. Dia bukan rasa biasa. Dia mesti rasa hamba, dia rasa syukur, dia appreciate. Itu. Dia ada rasa yang Allah tukar dia menjadi satu rasa yang orang kata apa, amalan tu dia sangat menghargai. Dia tak ada biasa-biasa. Dia tak akan ada rasa biasa. Kalau rasa biasa ni tak tahu nak rasa apa. Siapa tahulah. Saya baca Fatihah, saya baca, saya tahu, saya baca je lah. Dia tak boleh rasa biasa. Sama ada rasanya, rasa yang membawa kepada nikmat atau sebaliknya. Dia tidak rasa nikmat. Rasa bosan. Jadi, berbalik kepada tadi, yang mana kita kena dapatkan amalan yang membawa kepada ni, rasa. Antara caranya adalah mendapatkan rasa yang sebenar. Al-Fatihah.
Kadang kita baca Fatihah, kita anggap sekadar bacaan untuk untuk sahkan solat. Nampak? Jadi kita kena nampaklah, nak bagi tahunya jemaah sekalian, munajat umat ni alhamdulillah Allah bagi anugerah. Kena macam itulah. Milih lah. Tu tempat tadi tak habis lagi, tak habis tulis. Memakai barang-barang yang mahal tapi rasa biasa. Betul lah tu. Betul lah. Tak membawa kita rasa lebih. Tapi nak dapat begitu, dia kena ada satu pengajian kita memandang kepada manfaat bukan sebab harga, nilai. Dan memandang sifat. Mahal, ada nilai, dan ada sifat yang ada pada nilai itu. Contoh, bila mahal mesti bersamanya hias kan. Ada contoh harga dia mahal, mesti ada satu sifat yang ada pada yang mahal tu. Apa dia? Cantik. Contoh, cantik ni dia tidak duduk pada benda tadi. Cantik itu ada nilai yang datang daripada yang hak. Dia pandang dengan pandangan itu, lalu bersyukurlah kepada Allah. Syukur. Maka kita tidak lagi mengkagumi BMW. Yang kita kagumi adalah sifat-sifat terjemahan yang telah diterjemahkan kepada ciptaan-ciptaannya, sehingga manusia sanggup berhabis-habis duit untuk dapatkan dia. Kita hanya menikmati sifat itu dengan kesyukuran, lalu dengan contoh tadi saya servis motor, kemudian bincangan dia punya salesman kata dia tak kenal lah saya kan, orang baru jumpa. Dia cakap bawa motor tuan, servis, dah 40,000 mileage. Hari-hari pakai. Saya hari-hari pakai lah, simpan buat apa tu. Okey, hari-hari pakai. Dan dia cakap, saya jaranglah jumpa orang cakap pakai hari-hari ni. Sebab benda mahal kan. Cakap macam itu. Ini pun salah satu cara untuk membahaskan. Contoh, benda mahal tapi kita sayang nak pakai. Kenapa? Patutnya dah mahal, pakai dah betul-betul. Apa sayang nak pakai. Apatah lagi yang kita nak pakai itu adalah untuk agama. Dan tak ada istilah beli untuk dunia, beli mesti untuk agama. Tak ada istilah menggunakan suatu perkara itu untuk dunia, tak ada. Mesti untuk agama. Apa pun kurniaan Al-Fatihah dan Al-Quran adalah kurniaan yang tertinggi sekali, yang terbaik. Ni ada jawab surah Toha 131, dan jawapan menjawabnya adalah surah Al-Hijr ayat 87-88. Tugas kita izan-izan, tugas kita mengajak sahaja. Kita tak perlu untuk membuat kesimpulan atas situasi orang itu. Kita ajak saja. Pinggan mangkuk mahal simpan dah, mari macam mana ustaz? Siaplah. Baguslah. Memang kena tanya dengan Allah nanti. Siaplah nanti. Barang-barang dunia disimpan kerana sayang dan dihias-hias, maka dia menjadi satu larangan dalam agama. Bahasa mudah, tunggulah audit daripada malaikat nanti. Audit negara dunia pun menggeletar nak jawab. Audit dunia, dunia pun tergeta-geta, tunggulah audit di sana nanti. Jadi sebab tu minta maaf cakaplah, halang-halang dah bertanya ni. Bahasa mudah gini, tak semua yang berduit itu cerdik. Yang kadang berduit boleh jadi jahil, jadi bodoh. Konon-konon beli berduit. Jangan beli sebab berduit. Jangan sebab ada duit tu beli. Kadang-kadang kita anggap kita ada duit, kita cerdik. Dah. Yang orang cerdik ni, orang yang ada hikmah, Allah bagi ilmu, dampak akhirat.
Kadang dia buat tu perkara dia tak cerdik pun. Beli, simpan. Untuk apa? Macam mana buat pengang tu? Pakailah nak buat macam mana lagi Puan Hassan Hamidan. Dah beli, dah rajin sangat beli banyak, simpan buat apa? Tahu kan susah kan? Itulah dunia menyusahkan. Tapi tak reti-reti. Tak maaf cakap. Beli reti. Baju pun sama. Baju ke, ni pun satu. Nambah isteri marah. Marah tambah isteri. Kan? Tapi tambah harta, tambah baju, tambah pinggan, tambah itu. Tak ada siapa marah. Ni pun fikir. Kita dapat dunia, ada tak orang marah kita dulu sebelum nak pakai? Orang marah sebab tak mampu je. Tak mampu jangan pakai. Tak mampu jangan pakai. Kalau dah mampu, lantaklah duit kamu. Tak ada siapa nak marah. Ni kelas hakikat kehidupan marah. Sampai kena lah. Memang saya kena lah. Orang kan tak suka dengar kan. Kena marah. Cara nak ambil dunia ni kena marah. Sebab apa ada guna duit tapi pun tak cukup? Sebab cukup letakkan duit. Kenapa letak kat duit? Kita masih gagal meletakkan kalimah perkataan. Cukup bukan letak pada duit, cukup letak pada rezeki. Jadi duit bukan fikir cukup tak cukup. Duit ini fikir perlu tidak. Selagi mana perkara itu perlu, maka uruskanlah duit itu. Jangan fikir cukup tak cukup. Cukup letak pada rezeki. Malah tak ada istilah tak cukup. Istilahnya cukup. Itu saja. Dia tak ada lawan. Duit banyak ada lawannya sikit. Banyak lawannya sikit. Cukup mana lawan tak cukup? Cukup. Itu rezeki. Ustaz, sahabat rezeki kehilangan rumah atau benda, kehilangan nyawa, adakah itu ganjaran di syurga? Jadi atas harta benda itu, Ustaz, Masya Allah. Dia bukan sebab hilang harta benda itu ganjaran syurga. Syahid itu syurga. Bukan sebab hilang harta nyawa itu syurga. Tak terhisap. Ini golongan yang tak terhisap ni, Nabiyin, Siddiqin, Syuhada, Wasalihin. Kalau isteri solehah ni, kalau kata isteri solehah, suami dia bagi rumah, bagi kereta, bagi tapi solehah, sama juga. Dapatlah yang tak terhisap kat dunia, dekat syurga sana. Walaupun kat dunia ni semua ada. Macam-macam ada. Tapi sebab dia tidak menganggapkan itulah kemuncaknya, dia anggap apa yang ada pemberian. Pemberian Allah padanya melalui suaminya. Bukan dia terminta-minta, dia tercari-cari. Bukannya sebab dia perlukan harga diri, perlukan kepada nilai diri. Suami kena hargai. Lepas tu tergedik-gedik cari pula tu. Lepas tu mulut laser. Jadilah macam tu, macam-macam lah. Dah lain pula cerita kan. Tapi gitulah. Sebab tu letakkan perlu dan mahu dulu. Kalau perlu dan mahu faham, maka tak ada masalah. Perlu dan mahu. Perlu ke atau mahu ke? Dan kita kena tukar. Mahu hanya pada pahala, perlu hanya pada dunia. Mahu pahala, perlu dunia. Jadi apa sahaja nilai harga dunia yang kita pakai, pastikan jadi pahala. It's okay. Yang tak okeynya adalah menganggap dunia itu mulia, mengagungkan dunia, memandang. Berbahasa surat Toha tadi, surat Toha tadi 131, memandang dunia itu sebagai ganjaran yang besar. Sedangkan kita belajar dunia ni tak ada nilai di sisinya, insya-Allah. So relax saja. Contoh 100 juta, kecil ke besar? Kecil. Kerana apa? Kerana Allah kata dunia tu kecil. So, kenapa kita nak besarkan dunia ini? Macam itu. Dan kita dapat Al-Fatihah ni besar. Jadi besarkanlah Al-Fatihah, janganlah malas. Mentang-mentanglah Al-Fatihah, mentang-mentanglah mencakap ni tak apa siapa-siapa entah. Jadi dengar tak serius. Walhal kita bawa Al-Fatihah, bawa qiraat. Hari-hari bawa. Janganlah pandangnya menyampaikan. Pandanglah apa kontennya, bahannya. Contoh. Malas kadang tu. Kita memandang agama dengan pandangan yang biasa. Nampak kadang-kadang tu lebih lagi banyak kepada sangkaan, lebih pun nampak keburukan. Tu dia jemaah sekalian.
Sebab apa hutang ni jadi isu besar Umi Zahra? Sebab hak asal hutang, duit, yang mana Allah nak ajar, dunia ni Allah punya. Tak selesai, maka tak terangkat walaupun syahid. Dan bagi orang yang niat tak nak bayar. Habis tu jangan kata hutang pokok rata je. Selagi mana dia berhutang dan dia niat nak bayar, maka dia terlepas daripada perkara itu. Yang jadi masalah, dia berhutang, dia ada duit, dia buat tak tahu. Hanya itu sepatutnya. Dia tak fikir pun, lantak lah. Yang isu hutang ni adalah isu orang yang ada duit. Dia tak nak bayar. Bukannya yang berhutang kemudian dia berusaha nak bayar kemudian tak terbayar. Lain, tu perbahasan lain. Dan nak bagi tahu, jangan highlight ke hutang tu saja. Fikirkan kenapa dia punya tak bayar hutang ni sampai syahid pun tak tergantung. Sebab dia sangka duit dunia dia punya. Sebab tu Allah marah. Marahnya Allah. Macam kita, kalau kita tak berhutang pun. Kalau kita tak berhutang, aku boleh belilah. Ni saya beli cash ni, semua cash ni. Cash. Saya boleh belilah. Sombong juga. Sama juga. Sebab tu hutang tu dia kena habiskan. Kena habiskan pembahasan tu. Sebab ada orang kadang dia mentang-mentang lah orang tu hutang, dia entam cukup-cukup kawan tu, dia malukan boleh, dia hinakan orang tu. Padahal kawan tu nak bayar. Malah siapa yang bagi masa orang berhutang, katalah orang tu berhutang berapa, 1 juta, kan? Kita bagi tempoh kat dia, selagi mana dia nak bayar, dan kita kata tak apalah sampai boleh bayar, kata contoh setiap hari dia infak 1 juta. Kita ada duit pun tak ada infak 1 juta setiap hari. Itulah kadang-kadang Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Baik, berbalik pada perbahasan kita, beruntunglah kita dikurniakan Al-Fatihah. Dan Allah izinkan kita beramal dengan Fatihah setiap malam. Jadi ada ketika terlepas, tu saja. Tapi kebanyakannya kita nak baca dan kita nak amalkan. Jadi kat situ saya tekankan rujuk surah Toha 131 dan surah Al-Hijr ayat 87-88. Itu adalah jawapan dan terjemahan. Dia pahala infak tu ikut amount dia tu, Umilin. Amount dia tu. Ibarat amount itulah yang dia infak setiap hari. Tapi sebab yalah, duit aku kan. Aku tak kira lah. Yang penting bayar. Duit aku kan. Keakuan. Dia tak dapat, dia malukan, dia buat cerita, dia hina, macam-macam lah. Itu cerita je. Baik, insyaAllah. Mari kita tutup dengan Biqiraatil Fatihah. Keuntungan yang besar jemaah sekalian. Siapa yang terpilih, insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang penting niat nak bayar. Itu dia. Niat nak bayar. Dah usahakan. Minta Allah tolong bayarkan. Berusahalah. Itu saja. Dan jangan pandang duit untuk selesaikan dia. Doa. Kan Nabi ajarkan. Dan bersabarlah atas ujian itu. Kita yang berhutang, yang memiutang. Penghutang. Jangan kerana itu bergaduh-gaduh berbalah-balah. Salamnya lah hina menghina. Jangan. Rezeki Allah ni luas. Kadang kita nampak satu arah saja. Satu arah saja. Walhal Allah boleh datangkan ghairi hisab. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا kepada negara Malaysia ya Allah, jauhkan daripada bala bencana banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan, kepayahan juga pada semua tempat sedang diuji Terengganu, Kelantan dengan banjirnya ya Allah. Surutkanlah ya Allah, kembalikan sediakan ya Allah. Itu juga kepada negeri Palestin ya Allah, bebaskan dari cengkaman Zionis ya Allah. Bebaskan Palestin ya Allah, kekuatan pada muslimin seluruh dunia ya Allah ya Rabb. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا رسول ويعطيك الكلام يا الله حبك يا الله يا رب. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم لا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sedang yang mulia Ta'ala, syukur kepada Allah selesai sudah menjauh kita pada malamnya penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah terima, Allah pandang segala usaha kita ni, insya-Allah. Khair. Itu saja, kita jumpa pada siri berikutnya. أقول قولي هذا وصف الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salat ras. Barakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.